Tuan Yang Bertuah, daripada 4 rang undang-undang yang akan dibentangkan ini, ada perbezaan yang ketara. 2 rang undang-undang, iaitu yang saya dipahamkan akan dibentangkan pertama dan kedua pada hari ini, iaitu 13 dan 14, meminda Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan juga meminda Akta Keterangan Saksi kanak-kanak 2007. Kedua-dua rang undang-undang ini memasukkan cadangan pindaannya dengan jelas dalam bahasa Malaysia. Kedua-duanya. Dan juga di belakangnya ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Manakala, Yang Berhormat Tuan Speaker, 2 rang undang-undang iaitu DR5, iaitu akta pindaan kepada kanun keseksaan, pindaan 2023 dan pindaan kepada Akta Kanun Tata Cara Jenayah 2023 hanya memasukkan cadangan peruntukan dalam bahasa Inggeris sahaja. Dalam bahasa Inggeris sahaja. Ini jelas, 2 ni. Saya ingin menarik perhatian yang Dewan Yang Mulia ini bahawa ini adalah Dewan Rakyat. Ahli-ahli Parlimen berbahas untuk diikuti sama oleh rakyat di luar sana. Saya ambil contoh DR5 ni, Yang Berhormat Menteri ada di sini. Cadangan pindaan memasukkan satu peruntukan baru di dalam kanun keseksaan, iaitu Seksyen 507 Kapital A, stalking. Apa dia stalking ni? Apa stalking ni? Terjemahan pun tak ada. Mengintai, mengendap, skodeng. Yang mana satu ni? Yang mana satu ni? Jadi, bagi saya, amalan, kalaupun tidak menjadi peraturan di dalam standing order, amalan kita di Parlimen ini, kita mempunyai 2 bahasa paling kurang. Kalau tidak, bahasa Malaysia saja. Dan saya ingin merujuk kepada peraturan mesyuarat 8. Tuan Yang Bertuah, yang berbunyi muka surat 9 dalam standing order ni, bahasa rasmi majlis adalah bahasa Malaysia. Tetapi Tuan Yang di-Pertua boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris. Jadi bagi contohnya, kalau saya lah nak berbahas di R5 ni, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian perkataan stalking dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, apabila saya berkatakan tentang stalking dengan izin, adakah begitu ke? Sebab ini bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris boleh digunakan peraturan mesyuarat dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Jadi atas dasar ini Tuan Yang di-Pertua, untuk kepentingan awam, for the public interest, oleh kerana Dewan Rakyat diikuti oleh rakyat di seluruh negara, dan juga kalau saya boleh, saya bawa banyak buku-buku undang-undang yang Menteri Undang-Undang ada. Ini kanun keseksaan, ini penal code. Dalam mahkamah kita menggunakan kedua-dua bahasanya. Bagaimana kalau pindaan dalam Dewan Rakyat hanya memasukkan bahasa Inggeris saja? Tidak ada bahasa Malaysia. Kalau selepas ianya diluluskan, ianya nak dimasukkan di dalam kanun keseksaan bahasa Malaysia. Sedangkan peruntukan dalam bahasa Malaysia tidak diluluskan di dalam Dewan Rakyat ini. Bagaimana? Ini adalah satu perkara yang not in order, dengan izin Tuan Yang Bertuah. Tidak teratur. Itu pandangan kami daripada pihak pembangkang ini. Adakah saya tidak jangka kerajaan Madani ini ingin mengubah dasar bahawa bahasa rasminya bukan lagi bahasa Malaysia. Saya tidak jangka begitu. Saya tidak membayangkan begitu. Kerana PMH kita adalah pejuang bahasa Melayu yang tersohor dalam seantero dunia ini. Jadi saya minta supaya perkara ini diberikan perhatian, dan oleh itu Tuan Yang di-Pertua, saya minta Dewan ini invoke atau menggunakan peraturan mesyuarat 62, iaitu ahli yang menjaga sesuatu rang undang-undang boleh berdiri di tempatnya, minta menarik balik rang undang-undang itu atau hendaklah menangguhkan ke peringkat satu lagi rang undang-undang itu. Saya minta Yang Berhormat Menteri, saya kata Timbalan Menteri tak perlu jawab lagi, this is point of order. Saya nak minta petua daripada Tuan Yang di-Pertua,
mengenai dua perkara ini yang bagi kami pihak pembangkang ia adalah satu yang tidak teratur dalam amalan mahkamah amalan dengan izin, Dewan ini. Tuan Speaker. Sebentar. Benda ini yang berhormat melibatkan perlembagaan. Kalau dalam ingatan saya masih mencari, ia melibatkan perkara 162 perlembagaan dan juga mungkin kesilapan ada sikit, tapi saya pasti ada menyebut dalam perlembagaan apa-apa perundangan boleh digunakan, hendaklah digunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ya, dalam perlembagaan dia tak ada sebut bahasa Malaysia pun, dia spesifik bahasa Melayu dan dalam tempoh tertentu sehingga 10 tahun. Bagi menolak, Sabah dan Sarawak boleh melaksanakan sehingga diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri berkaitan. Walau bagaimana untuk persekutuan di dalam Parlimen Malaysia ada menyebut walau ia masih lagi tertakluk kepada kelulusan Dewan. Ini saya pasti. Boleh digunakan dua bahasa dan ikut peraturan 8 dalam peraturan kita pun, yang berhormat ada peraturan, sila lihat perkara 8, peraturan 8, ia jelas dalam Parlimen tidak boleh disangsikan jika ada bahasa Inggeris digunakan dengan syarat dibenarkan oleh yang dibetul yang sedang mempengerusikan majlis. Berkaitan bahasa perundangan yang melibatkan akta-akta dan draft-draft biru ini, kalau ia tertakluk lagi dalam perkara perlembagaan, sama ada Parlimen telah rectify, ia sepatutnya dalam seluruhnya bahasa Melayu atau tidak. Ini saya rasa sepanjang sejarah Parlimen Malaysia belum ada lagi rectification agar undang-undang kita ini sahaja dalam bahasa Melayu. Amendment tu perlembagaan itu perlu dibuat. Ya, walau bagaimana I'm subject to dibetulkan ya. Ini kepahaman saya. Kepahaman saya selagi Parlimen ini tidak pindah perlembagaan persekutuan ini, selagi itulah bahasa Inggeris boleh digunakan dalam Parlimen ini. Terpulang pada ahli-ahli yang Parlimen, need 2/3, 2/3 ahli Parlimen untuk pindah perlembagaan ini mengesahkan dengan total hanya digunakan bahasa Malaysia. Kerana dalam perlembagaan kita ada menyebut bahasa rasmi, bahasa Melayu dan yang sama juga di dalam Parlimen ini boleh digunakan dua bahasa dengan syarat diluluskan dan direktifikan oleh perlembagaan. Yang ini betul, saya sejelas. Yang betul. Sebagai penerangan yang betul. Masalah sekarang bukan masalah penggunaan bahasa Melayu di Dewan. Yang kita nak pindah, adakah naskah ini kita akan jadikan sebagai naskah bahasa Inggeris yang nak digunakan oleh rakyat kita? Yang berhormat, bukan semua rakyat faham bahasa Malaysia. Yang berhormat, faham bahasa Inggeris. Yang berhormat, predikamentnya perlembagaan dan juga peraturan membenarkan selagi benda itu tidak dibawa untuk diperbetulkan, kita masih terikat dengan benda ini, undang-undang ni. Masalahnya sekarang kalau kita tengok kepada peruntukan, okey. Kalau di atas tu, ya, section tu stalking 507A. Semua dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam huraian disebut perkataan mengendap. Yang sebenarnya mana yang ni nak tujukan ni? Mengendap stalking ke mengendap tu ataupun apa? Ini masalah kita. Itu yang berhormat Besut, saya mengintai pun boleh, skodeng pun boleh. Yang berhormat Besut, saya harap yang berhormat Besut faham apa yang saya cakap tadi. Saya faham. Okey. Tapi saya faham juga nak bagi faham bahawa kita nak membincangkan kita yang meluluskan undang. Nak kita faham. Sebagai lawmaker, pembuat undang-undang. Yang berhormat, kalau yang berhormat faham, yang berhormat tak bangkitkan perkara tersebut. Ya. Kerana saya telah jelaskan selagi saya rasa speaker dan lain-lain tak faham. Yang berhormat. Ini maksud saya. Yang berhormat. Ini bukan perbahasan. Ini bukan perbahasan. Duduklah, duduk. Besut hina speaker ni. Hina Dewan. Duduk. Ajar. Duduk ya. Ya, berhormat, izin saya sikit je. Sebentar. Ya. Saya telah jelaskan dengan dalam bahasa Inggeris dengan izin predicament kita negara kita ni.
Selagi benda itu tidak diperbetulkan, selagi itulah bahasa Inggeris boleh digunakan. Inilah sebabnya saya percaya Peguam Negara bahagian drafting mengetahui isu ini. Dan saya biasa bangkit dalam Dewan ni masa saya sebagai yang dipertua orang kata jemputan. Dan benda itu masih belum diselesaikan. Kita kena fall back lah kepada Undang-Undang Asas, perlembagaan dan juga peraturan yang membenarkan. Tuan Ketua, sikit lagi. Sikit Saya ucap je. terima kasih banyak kerana Tuan Ketua sebagaimana Jelebu sebut tadilah memang memahami bisnes ni sendiri. Persoalan di hadapan kita yang berhormat Tuan Yang Ketua, 4 rang undang-undang dari satu kementerian dan kemungkinan dibawa oleh menteri yang sama atau timbalan menteri daripada kementerian sama. Kenapa ada perbezaan? 2 rang undang-undang ni ada bahasa Malaysia dan ada bahasa Inggeris. Yang ini hanya bahasa Inggeris. Satunya Criminal Procedure Code. Kita ada kanun acara jenayah. Kenapa berlaku begini? Adakah ini satu perubahan kepada amalan parlimen? Saya memahami apa maksud Tuan Ketua. Bahawa penggunaan naskah sahih perlembagaan adalah masih bahasa Inggeris. Baru dicadang oleh Peguam Negara untuk dijadikan bahasa. Saya faham. Tapi ini amalan Dewan Rakyat. Ini bukan mahkamah. Mahkamah boleh, Peguam boleh berbahasa Inggeris sepenuhnya pun dengan izin. Tetapi ini Dewan Rakyat yang diikuti oleh rakyat seluruh negara. Jadi oleh sebab itu, ini di hadapan kita. Bukan hari yang berbeza. Hari yang sama, 4 rang undang-undang, 2-nya berbeza, 2 lagi berbeza. What seems to be a problem untuk 2 ini dibuat sebagaimana 2 yang satu. Tuan Yang Ketua, Terima kasih. Dengan izin. Yang berhormat Kota Baru sebentar. Tuan Yang Ketua, sedikit Yang berhormat saja. duduk. Sedikit saja. Duduk. Okey. Saya pohon pandangan yang berhormat daripada Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab berkaitan undang-undang. Dan saya mohon pendapat daripada yang berhormat Timbalan Menteri. Dan izin, do you have any opinion on this? Terima kasih. Sebab Peguam Negara ni di bawah aras pentadbiran JPM. Kita dengar. Biar kita dengar semua. Tuan Dan Speaker. mungkin saya boleh buat. Ya. Tuan Speaker, saya percaya bahawa dengan izin bagi CPC, Kanun Acara Jenayah, juga dengan Penal Code, authoritative text-nya adalah dalam bahasa Inggeris. Itu sebabnya kami membawa perkara ini dalam bahasa Inggeris. Tak ada apa-apa muslihat atau tujuan lain. Let me make that very clear. Dan saya percaya Timbalan Menteri Undang-Undang sebelum saya juga membawa undang-undang ini dalam bahasa Inggeris. Yang berhormat lain. Saya pohon Tuan Yang Di-Pertua agar Masjid Tanah. Dia dulu Timbalan Menteri dan Menteri di sebelahnya. Bangun sekarang dan mengesahkan bahawa pada masa dia bawa undang-undang ini ke Dewan juga dalam bahasa Inggeris. Please, can you confirm that? Not during my time. Yang lain tu tolong diam. Ya. Ask your Not deputy. during my time. Ask your Can deputy. you prove that during my time? Ask your deputy. No, she is not my deputy. She is not my deputy. She is deputy to some other minister of law. Yeah. Ask your Ketua, Boleh yang dia berhormat, jawab? Boleh dia hakikatnya jawab? RUU itu adalah dalam bahasa Yang berhormat, yang lain tu duduk. Sekarang saya hanya biarkan 2 ni saja. Yang lain please. Ya. Please. We want to hear confirmation. Itu saja, Tuan Yang Di-Pertua. RUU ini dibawa pada masa kerajaan PN. Of course kita telah pun membuat beberapa pindaan dan kami membawa semula sekarang. Dan saya percaya bahawa Timbalan Menteri Undang-Undang pada masa itu yang membawa RUU ini telah pun membawa perkara yang sama dalam bahasa Inggeris. Dia membawa dalam bahasa Inggeris sebab dia tahu bahawa Penal Code dan Kanun Acara Jenayah authoritative text-nya adalah dalam bahasa Inggeris.
Apa isu yang dibangkit sekarang oleh Kota Baru? He knows this. He's a lawyer. Apa nak bawa perkara Kota kecil Baru macam ni? cuba menjadi populis. Baik, thank You are being semantic and frivolous. So sekarang saya nak tahu, boleh TikTok, saya dia nak TikTok je tu. Please. dengan izin. Hold on, Kota Baru. Jadi Ketua. Hold on, Kota Baru. Kita bagi, biar saya habis. ruang. Kita bagi ruang. Nak bagi faham kepada yang tak faham. Yang lain tu sila duduk ya. Faham sangat ke Besut? Duduk. Sedikit saja. Saya nak Duduk, jelaskan macam ni. Besut. Yang dia betul. Duduklah, hormat sikit. Duduk, tolong. Sekarang ni dia tak bawa English punya version Yang saja. berhormat. Dia tak bawa English punya version saja. Yang berhormat. Halau Besut tu speaker, halau Besut tu speaker. Tak dengar, lawan speaker. Yang berhormat. Kenyataan mengelirukan. Kenyataan mengelirukan. Boleh 36-12. Okay? Duduk. Saya Point tengah of order, selesaikan point di of sini. order. Duduk. Point of order. Amaran pertama. Duduk. Kena layan point of order. Amaran kedua. Duduk. Okey. Yang lain. Tolong beri perhatian ya. Saya mendengar dua-dua belah pihak. Saya akan buat petua apa akan berlaku selanjutnya selepas itu. Baik. Wait, please, Minister. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Sekarang boleh jawab. Kita dengar dua-dua belah pihak dan kita selesaikan perkara. Seperti yang saya nyatakan tadi, Tuan Yang Dipertua, ini adalah dalam pengetahuan Kota Baru sebagai seorang peguam bahawa authoritative text bagi penal code dan juga kanun acara jenayah adalah dalam bahasa Inggeris. Dia tahu, he knows this. Tapi dia mahu bawa perkara ini ke Dewan ni buat apa? Apa tujuannya? Kedua, saya nak masjid tanah yang bersebelahan Kota Baru. They can speak to each other now. I'm sure you can hear her. Saya nak masjid tanah sekarang mengesahkan pada masa kerajaan dulu bila dia merupakan timbalan menteri undang-undang bahawa dia membawa perkara yang sama, RUU yang sama dalam bahasa Inggeris. Bolehkah saya dapat pengesahan itu? Itu akan menunjukkan bahawa diorang tahu bahawa as I said earlier, authoritative text ini memang dalam bahasa Inggeris. So, mungkin Masjid Tanah boleh membagi pencerahan. Terima kasih. Dan ramai lagi dalam Dewan ini yang berada dalam sesi yang lalu. Duduk. Saya minta Datuk. Yang minta berhormat. gangguan. Kalau tak bagi, tak bagilah. Kali ketiga. Jangan Saya nak suruh marah. duduk. Duduk. Sebab Duduk. Bentara Arahan speaker. 3 hari. Belum keluar. Selesaikan. Selamat bercuti, Besut. Besut dah duduk tadi, dah duduk. Saya dah telah duduk buat dah, Bos. keputusan. Saya telah keputusan bagi. dibuat selepas saya duduk. Dia dah duduk dah tu. Macam mana ni? Yang berhormat, Saya dah duduk dah. Kenapa keputusan selepas? Sepatut keputusan semasa saya saya berdiri. telah buat keputusan dan saya telah beri amaran 3 kali. Yang saya dah duduk Semua pun. recorded. Saya dah duduk dah. Yang berhormat tak Keputusan duduk. semasa saya duduk. Bentara, jalankan tugas. Yang lain diamlah. Dengan izin, Sebentar. Penjelasan sedikit. 3 hari maknanya termasuk Bermula besok bermula besok dan hari ini. dan hari ini. Yes. 3 hari, Sabtu masuk. Bermula pada hari ini. Sabtu masuk. Isnin hari Oh, bekerja. Isnin. Okey, terima kasih. hands up. Dan ingin saya menambahkan kepada apa yang telah pun saya kata tadi. Pada 3 bulan Oktober tahun lepas, 2022, semasa bacaan kali yang kedua dan ketiga, Masjid Tanah pada masa itu, iaitu merupakan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, telah pun membawa perkara yang sama, stalking ini, ke Dewan ini. Dan antara apa yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat tersebut, saya quote Tuan Yang Dipertua dari Henzat pada hari tersebut, quote, keduanya menjadikan stalking jenayah telah mendapat sokongan secara menyeluruh agensi kerajaan, masyarakat sivil, ahli akademik dan sebagainya. And then beliau menyatakan seperti ini. Pertamanya adalah untuk meluaskan definisi stalking untuk merangkumi tingkah laku berterusan,
continuous dan cadangan 50 Section 507A. Saya quote, dalam bahasa Inggeris, Yang Berhormat tersebut menyatakan di Dewan ini, whoever repeatedly or continuously by any act of harassment intending to cause or knowing to or ought to know that the act is likely to cause distress, fear or alarm to any person of the person's safety commits an offence of stalking. Ini adalah kata-kata timbalan menteri pada masa itu. Dia tahu bahawa this is the authoritative language. It is in English. So apakah isu yang ditimbulkan oleh Kota Baru sekarang? Bolehkah Masjid Tanah? Can she confirm it? She is the person. Kenapa Kota Baru nak jawab bagi Masjid Tanah? Baik, I'm replying to you.